Syarif yang berhormat jempol. Wabi Langkawi PM ke-7 diganti YAB Paguh PM ke-8. Soalan saya bernombor 7, mohon Menteri menjawab. Terima kasih. Sila Menteri Perumahan dan Kajian Tempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih Yang Amat Jempol yang cukup perhatian tentang masa depan hak persaka ataupun harta negara anak muda. Yang Amat Datuk Yang Pertua, sebelum inisiatif baru dan langkah khas dilakukan sebenarnya, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan telah melakukan beberapa program di bawah perkara ini. Yang pertama ialah program perumahan rakyat, program perumahan penjawat awam Malaysia, di mana program ini adalah satu skim rumah mampu milik untuk penjawat awam yang bertujuan membantu penjawat awam, khususnya penjawat awam muda dan berpendapatan sederhana. Juga skim perumahan mampu milik swasta, My Home, rumah transit belia, perumahan prima, syarikat perumahan negara berhad dan sebagainya. Datuk Yang Pertua, untuk makluman Yang Berhormat, antara inisiatif baru atau langkah khusus kerajaan bagi menangani isu pemilikan rumah termasuk dalam kalangan generasi muda adalah melalui Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana 2020 yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini bagi sektor hartanah. Kerajaan telah bersetuju dengan 3 inisiatif untuk merancangkan semula pasaran hartanah seperti berikut. Kempen pemilikan rumah, Home Ownership Campaign 2020, insentif oleh kerajaan diberikan melalui pengecualian duty stamp dan insentif oleh pemaju perumahan diberikan melalui diskaun harga jualan sekurang-kurangnya 10%. Insentif pengecualian duty stamp yang diberikan adalah seperti berikut. Harga rumah RM300,000 hingga RM2.5 juta. Surat cara pindah milik, pengecualian duty stamp 100%. Perjanjian pinjaman, pengecualian duty stamp 100% di atas keseluruhan. Diberikan diskaun sekurang-kurangnya 10% ke atas harga jualan rumah. Yang kedua ialah pengecualian cukai keuntungan hartanah. Cukai yang dikenakan ke atas keuntungan dari hasil jualan hartanah. Yang ketiga, had pembiayaan bagi pinjaman perumahan. Nisbah had pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan bagi peminjam perumahan yang mempunyai 2 atau lebih peminjam perumahan sedia ada. Datuk Yang Pertua, kerajaan juga sentiasa bekerjasama dengan pihak pemaju untuk mencapai matlamat kerajaan dalam menangani isu pemilikan rumah untuk rakyat. Antara kerjasama yang telah dilakukan ialah kempen pemilikan rumah HOC 2019. Yang kedua ialah kempen pembelian rumah. Pertama, pembelian rumah baharu daripada pemaju perumahan termasuk pembelian rumah yang dikendaki oleh rakyat. Antara pencapaian pelaksanaan atau Yang Pertua ialah unit terjual dengan kerjasama REDA, SHEDA dan SHEDA ialah 27,803 unit bernilai 17.7 bilion dan banyak lagi sebenarnya program-program yang dilakukan oleh Kementerian Perumahan. Terima kasih banyak. Terima kasih Timbalan Menteri. Sila jempol soalan tambahan pertama. Pertama, Datuk Speaker, saya nak betulkan kaki menyatakan bahawa Timbalan Menteri daripada PAS. Saya rasa tak betul tadi, dia marang. Jadi dia belum boleh jadi level Tok Guru lagi. Menurut Bank Negara Malaysia, harga rumah berada pada paras yang sangat tidak mampu milik kerana harga yang ditawarkan di luar kemampuan keuangan rakyat. Kadar pertumbuhan pendapatan rakyat tidak seiring dengan kadar kenaikan harga rumah pada setiap tahun. Bermakna, pendapatan boleh guna isi rumah tidak mencukupi untuk menanggung pembiayaan rumah. Selain daripada itu, gaji permulaan graduan baru turut dilaporkan berkurangan. Pelaksanaan perintah gaji minimum pula hanya RM1,200 sebulan bagi bandar utama dan RM1,100 sebulan bagi luar bandar. Pada garis kemiskinan juga telah dinaikkan kepada RM2,208 daripada RM980. Soalan saya, sejauh manakah tafsiran harga rumah mampu milik pada masa ini bertepatan dengan keupayaan keuangan rakyat dan adakah kementerian bercadang untuk mengkaji semula tarifan
tersebut dengan mengambil kira kadar gaji permulaan graduan baru, pelaksanaan perintah gaji minimum ini dan pendapatan garis kemiskinan baru agar rumah mampu milik tidak menjadi rumah mampu tengok. Mohon Menteri menjawab. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Terima kasih, Jempol. Mampu tengok pun satu rahmat untuk kita. Namun, yang terbaik ialah harus kita miliki rumah berkenan. Datuk Yang Pertua, banyak indikator ataupun angkubah yang menentukan pendapatan rakyat di negara kita. COVID-19 adalah satu sebenarnya faktor yang juga membuatkan perubahan pendapatan kepada penduduk negara kita, terutamanya mereka yang berpendapatan rendah. Datuk Yang Pertua, taksiran atau kaedah pengukuran perumahan mampu milik di Malaysia mengambil pendekatan berdasarkan metodologi gandaan median multiple sebagai indikator utama bagi menilai kemampuan memiliki rumah. Formula yang kita gunakan ialah harga rumah mampu milik pendapatan penengah median kali 12 kali 3. Sebab itulah kadar harga rumah yang ditentukan di bawah program rumah mampu milik ini ialah kategori harga rumah mampu milik adalah berdasarkan dua kategori, iaitu jenis 1 150,000 ke bawah dan jenis kedua 150,000 hingga 300,000. Dan untuk makluman yang berhormat, Jabatan Perumahan Negara sedang meneliti laporan pendapatan isi rumah dan pendapatan garis kemiskinan baru sebagaimana yang telah diumumkan oleh kerajaan baru ini, dan kita harap penelitian ini akan kita seluruhkan supaya harga rumah dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dimiliki oleh rakyat negara kita. Terima kasih banyak. Baik, soalan tambahan yang kedua saya jemput Yang Berhormat Kampar, sila. Terima kasih Tuan Speaker. Berkenaan dengan isu inisiatif yang dijalankan bersama dengan pemaju untuk menangani isu pemilikan rumah, saya nak tanya kerajaan, apakah langkah ataupun consideration, pertimbangan yang diberikan kepada pembeli rumah prima asal yang kini terpaksa menanggung kerugian 30% akibat kempen HOC yang telah dijalankan. Mereka sekarang terpaksa bayar bank dan juga faedah yang tinggi. Apakah langkah untuk mengatasi masalah mereka ini? Terima kasih Kampar, sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Datuk Ketua, terima kasih Yang Kampar. Seperti mana saya sebutkan tadi bahawa kerajaan dan melalui Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan akan meneliti masalah-masalah yang dihadapi oleh sama ada penjual ataupun pembeli. Umpamanya saya nak fokuskan kepada perumahan bawah belia muda ini 40 tahun sebagai contoh di bawah prima. Timbalan Menteri, masalahnya pembeli rumah prima sekarang sedang mengalami kerugian 30% akibat kempen HOC yang dijalankan. Menteri pada tahun lalu kata sedang kaji untuk selesai. Sekarang lagi kena kaji. Mana boleh? Ini kerajaan baru. Kerajaan baru. Bila Datuk Mertua, kita jangan terlalu agresif. Kita mesti kaji, biar kajian hasil daripada kajian yang kita buat itu dapat pulangan yang faedah kepada kita. Saya nak fokus pada soalan asal tentang belia tadi, anak muda. Di mana kalau tengok prima, nanti Umat. Bukan belia. Prima telah meluluskan. Bukan belia, pembeli asal prima yang sebelum HOC dijalankan, harga diturunkan 30%. Sekarang mereka mengalami kerugian daripada segi harga rumah dan juga pun sedang bayar bank pada loan yang tinggi. Dulu Menteri katakan nak kaji untuk selesaikan masalah mereka, tapi sekarang jawapannya kaji lagi. Saya juga dipahamkan bahawa kes ini ada juga dibawa di mahkamah. Jadi sangat kita tunggu tengok Yang Amat. Nanti walau bagaimanapun saya akan berhubungi Yang Amat untuk dapatkan penjelasan yang lebih tentang perkara ini. Timbalan Menteri, boleh celah sama. Kau boleh celah? Tidak, bukan. Perkara yang sama. Bila agak-agaknya kajian akan selesai? Saya boleh celah. Ya, saya telah menentukan tarikhnya bila. Itu pulang pada keputusan. Masih banyak. Ini bukan sesi perbahasan.